lidahnya terjuntai-juntai panjangnya. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Fahad Jamal. Okey baik, pada malam ni FJ nak ceritakan satu kisah ni, di mana FJ dapati kisah ni daripada page Kelab Cerita Hantu Malaysia berkaitan dengan Jalan Puaka lah. Okey, jalan ni sebenarnya FJ pernah lalu banyak kali jalan ni. Jadi apabila FJ tengok cerita ni, FJ ingat FJ nak sampaikan kepada korang akan isi penting yang ada dalam cerita ni lah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita baca sama-sama kisah tersebut. Okey. Okey baik, kisah ini diceritakan oleh Din Kawasaki dalam page Kelab Cerita Hantu Malaysia. Jadi siapa-siapa yang suka akan kisah seram yang orang ramai kongsikan atau orang ramai kisahkan, korang boleh like ataupun masuk dalam page Kelab Cerita Hantu Malaysia. Nah, dia tak pasti sama ada page ataupun group. Dia rasa ni adalah group kot. Jadi korang kena join dalam group ni, baru korang akan dapati bahawa dalam group tersebut banyak kisah-kisah yang orang ceritakan pengalaman sebenar mereka ketika mereka menghadapi kisah-kisah seram dan sebagainya. Okey, jadi FJ promote siapa-siapa suka cerita seram, masuk dalam grup Kelab Cerita Hantu Malaysia ni dalam Facebook. Okey, jadi kita pergi kepada cerita dia, iaitu dikongsikan oleh Din Kawasaki berkaitan dengan tajuk dia ialah Jalan Puaka. Okey, kat sini diceritakan, FJ bacakan sajalah. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cerita aku pendek je, silakan baca ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Aku bekerja sebagai seorang pembantu gerai makanan di sebuah gerai di Bandaraya Alor. Shift aku 5 petang hingga pukul 3 pagi. Satu hari itu hujan berpanjangan dari pagi hinggalah ke malam hari. Aku mula risau sebab perjalanan aku untuk pulang ke rumah agak jauh, lebih kurang 10 km jugalah dari Pekan Alor untuk sampai ke tempat aku bekerja itu. Jadi pada pukul 3 pagi aku bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Keadaan masa itu masih lagi hujan renyai. Aku redah je sebab aku dah terbayang bantal dengan tilam di rumah. Pada mulanya perjalanan aku pulang semuanya baik-baik je. Tak ada apa-apa yang pelik berlaku. Lebih kurang 3 km lagi nak sampai ke rumah aku, ada satu sempang 3 lampu isyarat. Kiri menghala ke jalan langgar, kanan pula menghala ke Pendang. Sekitar sempang itu memang cerah dengan lampu jalan. Waktu itu lampu isyarat menunjukkan lampu merah. Aku pandang kiri, aku pandang kanan. Sunyi tanpa sebiji kenderaan. Aku pun yang berjiwa mat rempit ni terus je lah belok. Okey, waktu tu pukul 3 pagi. So ada logik juga kalau waktu tu memang dah tidak ada kenderaan lagi lah. Dan waktu tu hujan renyai dan sebagainya, orang mungkin tak keluar lah. Tiba-tiba waktu aku membelok, aku ternampak satu susuk makhluk hitam seperti anak beruk. Kecil je, sedang duduk di atas jalan. Aku lalu betul-betul di depan makhluk itu, hampir-hampir nak terlanggar dia. Tapi aku sempat elak. Aku perasan dia memandang tepat ke arah aku dengan mata merahnya yang agak kecil seperti mata kucing. Walaupun di kawasan yang aku nampak benda itu cerah dengan lampu jalan, aku masih tak nampak keseluruhan wajah makhluk itu. Aku juga perasan benda itu tidak ada bayang-bayang langsung. Aku bersangka baik mungkin itu adalah anak beruk yang sesat. Jadi ketika dia lalu tu, dia nampak ada satu penampakan seperti anak beruk. Dan berlaku kejadian ni di tempat yang terang. Jadi dia fikir benda tu adalah anak beruk lah. Cumanya dia tak perasan bayang. Dan dia memang fikir pada awalnya itu adalah anak beruk yang sesat. Aku teruskan perjalanan. Tiba-tiba je aku rasa meremang, seperti ada yang memerhatikan aku. Aku toleh kiri, aku toleh ke kanan, tapi tidak ada apa yang mencurigakan. Aku mula lajukan tungganganku. Exhaust Kawasaki 150 aku yang bingit memecah kesunyian. Tiba-tiba makhluk tadi yang aku nampak mengekori aku, Astaghfirullahalazim, masih lagi terbayang-bayang sehingga hari ini kejadian itu. Makhluk itu bergayut-gayut di kabel elektrik kiri aku, macam seekor beruk sambil memerhatikan aku. Kali ini jelas kelihatan susuk makhluk itu, tapi ada perbezaan dengan kepala makhluk tadi yang aku jumpa. Yang aku nampak sekarang, kepalanya menyerupai kepala manusia, badan pula seperti beruk, lidahnya terjuntai-juntai panjangnya. Allahu Akbar, meremang aku rasa menulis sekarang. Okay, je cerita ni je meremang, babe. Sasa, je cerita ni je meremang. Je ingatkan dia tulis ni dia je meremang, tapi bila je baca ni, je jadi meremang. Tak tahu siapa. Okay. Mungkin betul, tak tahu kan. Mungkin dia nampak tu syaitan ke apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita rasa cerita ni. Okay, semula sambung. Masa tu Tuhan je tahu perasaan aku. Jantung bagai terhenti, tangan aku kaku untuk memecut laju. Badan lemah gemalai bagai nak pitam. Mulut hanya mampu menyebut Allahu Akbar. Aku gagahkan diri membaca ayat kursi dan juga surah An-Nas berulang kali. Pandangan aku straight je ke jalan. Tu je yang aku mampu buat time tu. Jadi waktu ni dia sorang-sorang. Dah balik pukul 3 pagi. Berlaku kejadian itu memang agak
menyeramkan lah kan. Alhamdulillah keadaan kian reda. Deretan rumah-rumah di tepi sawah padi sepanjang jalan juga membuatkan aku berasa lega sedikit. Mulut aku masih membaca ayatul kursi sepanjang perjalanan aku untuk sampai ke rumah sebab jalan itu memang gelap. Sekian pengalaman aku sekitar tahun 2009 Jalan Puaka. So apabila kita tengok komen dekat bawah ni, ramai yang menyatakan lah, AJ tak nak baca nanti jadi panjang kisah ni. Ramai yang menyatakan bahawa kejadian ni berlaku dekat Jalan Titi Haji Idris ke kan. Sebelum ni AJ selalu buat lah video berkaitan dengan Jalan Titi Haji Idris ni, Jalan Puaka Titi Haji Idris ni. AJ pernah buat video penelusuran dekat situ. Kemudian AJ pun dah ada beberapa kali lah AJ pergi seorang diri dan sebagainya untuk test kamera dan sebagainya kan. Okey baik, jadi berkaitan dengan kisah itu, sebenarnya kalau ikutkan, kalau tak silap FJ lah, FJ mungkin pernah lalui dekat Sempang 3 tu. Cumanya FJ tak pasti ni Sempang 3 yang mana. Ada satu Sempang 3 yang dekat dengan hospital. Kita melepasi hospital Sultanah Bahiyah tu, terus tu dia pergi ke Pendang kalau tak silap, dia pergi ke Langgar kot. Tapi sebelah kanan tu dia pergi ke Langgar, boleh pergi ke Langgar dan juga boleh pergi ke Pendang. Itu satu yang Sembal 3, yang jalan besar. Dan bila kalau lah katakan dia masuk kat belah jalan Langgar tu, dia dah masuk jalan Langgar tu, memang terus pergi ke Langgar, kanan pergi ke Pendang. FJ tak pasti Sempang 3 yang mana. Tapi kalau ikutkan FJ pernah lalu lah, sebab FJ yang buat Jalan Seram kat Titi Haji Idris tu, AJ lalu kat jalan tu kalau tak silap Sempang 3 tu bila dah habis, dah hujung-hujung video. okey. Dan jalan tu sebenarnya agak ramai orang sebab AJ dulu selalu lepak tau. AJ dulu duduk rumah mertua AJ dekat belakang hospital Sultanah Bahiyah tu. Jadi bila malam-malam AJ selalu lah lepak dekat kedai mamak apa benda dah nama dia, ada Dobi di depan tu. okey, kadang-kadang pukul 2-3 pagi. Dan kadang-kadang pun bila kami macam AJ buat penelusuran Jalan Seram dekat Alostar dan sebagainya, kan AJ cakap AJ duduk dekat belakang hospital Sultanah Bahiyah dan sebagainya. Kalau tak silap lah, waktu itu memang selalu lah duduk lepak kat kedai mamak tu. Kadang-kadang dengan member yang AJ selalu bawa tu kan, kita orang lepak sampai 2-3 pagi lah. Yang waktu balik daripada Tasik Pedu pun kita orang lepak kat kedai tu. So kalau katakan pernah lalu tu, AJ ingat AJ pernah lalu lah. Dan situasi jalan tu pun dia bukanlah macam gelap ataupun terlampau misteri sangat. Jalan tu bukanlah terlampau gelap dan misteri sangat. So macam ada orang komen, dia kata dia lalu dekat situ tak ada apa-apa dan sebagainya. So AJ pun rasa memang tak ada apa-apa lah. Cumanya mungkin saudara yang menceritakan kisah ni, mungkin pada waktu tu dia memang nak terkena, nak terkena gangguan dan sebagainya. So dia ceritakan tu bagi MJ mungkin waktu tu memang ada makhluk yang mengganggu dia lah. Sebab mungkin pada first dia tengok anak beruk tu, dia dah mula ada perasaan cuak kat situ. Bila perasaan cuak tu, bila mental dia dah fikir macam dia dalam semangat dia dah macam goyang kan, barulah benda tu macam nak mengganggu dia lah, nak menunjukkan diri dan sebagainya. So MJ cerita ni pun agak mengemang sebab dia kata dia nampak macam beruk, lepas tu kepala dia macam manusia tengah berayut. Je tak tahu kalau je cerita kat korang ni, korang pun rasa mengemang. Kalau korang rasa mengemang tu mungkin betul kot. Lepas tu lidah dia panjang. Ini adalah kalau kita tengok daripada dia punya ciri-ciri tu adalah penampakan syaitan lah, ataupun syaitan lah. Kebiasaannya yang berupa macam ni adalah syaitan. So mungkin pada waktu tu memang nak tunjukkan diri dia. Tapi kalau korang pergi kat jalan tersebut, korang nak tengok ada ke tak, rakam video ke tak, memang korang akan kritik lah cerita ni. Pasal jalan tu memang agak meriah. Cumanya diceritakan kisah ni sebab kejadian ini berlaku pada jam 3 pagi. Beliau jalan seorang-seorang waktu tu. Dan ketika itu juga tak ada kenderaan. Mungkin disebabkan baru lepas hujan dan sebagainya. Kalau hujan orang jarang ada kenderaan yang keluar dan sebagainya lah. So dekat sini mungkin bagi AJ ada logiknya lah. AJ tak tahu kenapa AJ cerita tadi, ataupun sekarang ni pun bila AJ mencirikan makhluk tersebut, AJ sendiri pun memang rasa mengemang. Dalam penulisan dia pun dia kata mengemang. AJ tak pasti lah sama ada memang mungkin betul ke dalam fizikal syaitan tu dia menunjukkan, menayangkan diri dia dan sebagainya. Mungkin itulah yang berlaku. Bagi AJ, kalau korang pergi jalan tersebut memang tidak ada lah. Tapi mungkin pada waktu kejadian benda tu memang saja nak mengganggu yang orang yang mengisahkan cerita ni. So pandangan AJ mungkin ada kebenarannya lah. Tapi kalau korang pergi sekarang duk cari buat video paranormal kat situ ke apa ke, mungkin tak ada. Tapi benda tu memang dia berniat untuk kacau kawan ni lah. Benda tu tak tahulah whether dia datang daripada mungkin ada saka ke apa ke, tak tahu. Benda ni tak tahu. Sebab tu saya cakap, kalau ikutkan jalan tu memang clear, tak ada apa-apa, tak ada benda seram ke apa. Korang lalu lah malam-malam naik motor pun tak ada masalah. Memang tak ada seram ke apa. Tapi benda yang mengganggu tu kita tak tahu sama ada dia punya saka ke ataupun gangguan syaitan ke yang ikut dia sebelum tu ke, sebelum sampai ke jalan tu ada benda ikut dia ke apa. Mungkin lah itu yang MJ cuba untuk bayangkan lah. Jadi kalau korang pernah alami gangguan-gangguan yang macam tu, korang boleh sharekan kisah korang dekat ruangan komen kat bawah. Mana nak tahu kalau cerita tu menarik, AJ boleh up cerita tu kan, boleh bacakan kepada orang lain supaya orang lain dapat menjadikan
iktibar dan pengejaran lah kalau kita berjalan pada waktu malam dan sebagainya. Jadi FJ ingat, video ini sampai di sini saja untuk kali ini. Jangan lupa share dan like channel ni dan nantikan video reaksi yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.